Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini berita tengah malam. Selepas mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 pada 18 Mei lalu hanya berlangsung sehari dengan titah ucapan pembukaan Dewan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Dewan Rakyat akan kembali bersidang esok. Selain usul pertukaran speaker dan timbalannya, persidangan kali ini juga dijangka terus mencapai suhu panas kerana komposisi antara blok kerajaan dan pembangkang dikatakan hampir setara. Menurut penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Panjang, pihak pembangkang perlu mengambil kira perkara yang dilakukan PN dan tidak hanya melihat kepada isu politik semata-mata tetapi memberi keutamaan kepada isu kemasyarakatan. Perikatan Nasional sudah pasti perlu bersedia dan saya percaya telah mempunyai ruang masa yang secukupnya untuk membentangkan apa sahaja yang perlu dilihat, diteliti dan juga dihalusi oleh semua termasuk parti pembangkang. Dan parti pembangkang saya rasakan bahawa pemimpinnya juga bersedia untuk mengemukakan persoalan dan juga cadangan penambahbaikan ke atas apa yang sedang berlaku. Profesor Dr. Siva Murugan yakin masyarakat mahu melihat pihak pembangkang memainkan peranan semak dan imbang, bukan semata-mata mempolitikkan isu. Fellow Penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi pula menyifatkan persidangan kali ini bakal mencipta suasana dinamik, malah kehadiran wakil rakyat di dalam Dewan memainkan peranan. Saya kira persidangan Parlimen akan datang merupakan satu persidangan yang rancak, yang aktif dan dinamik. Lebih lagi dalam konteks ini, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan mempunyai jumlah majoriti yang sedikit. Dua-dua pihak perbezaan hanya 2-3 kursi saja. Jadi kita akan lihat setiap kehadiran wakil rakyat ataupun ahli parlimen di Dewan Rakyat sangat menentukan, khususnya apabila nak meluluskan dari segi peruntukan rangsangan ekonomi dan sebagainya. Tambah beliau, ketika keadaan ekonomi tidak menentu ini, momentum respons segera kerajaan diperlukan bagi memastikan semua lapisan masyarakat tanpa mengira ideologi parti dapat sama-sama menerima manfaat menerusi usul yang diluluskan. Sementara itu, operasi sanitasi dijalankan di bangunan Parlimen oleh pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurut status di laman Facebook Parlimen Malaysia, operasi sanitasi itu diketuai penolong pengarah operasi JBPM Kuala Lumpur Khairul Azwan Ibrahim serta 40 anggota bomba. Kerja-kerja sanitasi itu antara pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP pelaksanaan persidangan Parlimen dengan mengambil kira kebiasaan baharu untuk memerangi pandemik COVID-19. Operasi sanitasi dijalankan di blok utama Parlimen yang menempatkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, meliputi setiap ruangan termasuk tempat bersidang, lobi dan tangga. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. 14 kes baharu COVID-19 dicatatkan setakat 12 tengah hari tadi dan ia merupakan angka tertinggi dalam tempoh 20 hari. Daripada jumlah itu, 3 adalah kes import manakala bakinya membabitkan penularan tempatan. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sementara itu, satu kluster baharu COVID-19 dikesan di sebuah syarikat kejuruteraan di Kuching, Sarawak.
Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan setakat 12 tengah hari tadi, 2 kes positif dilaporkan dalam kluster ini. Kes pertama melibatkan seorang pekerja syarikat tersebut yang mendapatkan rawatan di sebuah pusat perubatan pada 9 Julai setelah mengalami gejala pernafasan. Beliau disahkan positif pada hari yang sama. Susulan itu, siasatan dan proses saringan kontak rapat dijalankan melibatkan 32 individu dikenal pasti dan disaring. 16 daripadanya merupakan rakan sekerja, manakala selebihnya adalah ahli keluarga. Hasilnya, satu lagi kes dikesan positif COVID-19, 16 negatif dan 15 kes lagi masih menunggu keputusan. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, proses pembersihan dan sanitasi telah dilakukan di premis berkenaan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Ada yang masih mengambil sikap acuh tak acuh dalam soal penjarakan sosial. Hanya diamalkan di tempat tertentu sahaja atau di lokasi yang diawasi pihak berkuasa. Itu pun kerana takut di kompaun. Wartawan Farhana Azwani Ismail melakukan tinjauan di beberapa lokasi sekitar ibu negara yang menjadi tumpuan warga kota pada hujung minggu. Hasil pemerhatian saya mendapati kawasan tersebut mula dipenuhi orang ramai sejak pagi tadi. Apa yang membimbangkan, majoriti pengunjung hanya mematuhi SOP ketika berada di dalam premis-premis tertentu. Namun di tempat-tempat awam dan terbuka, mereka kelihatan tidak mengamalkan kedudukan jarak selamat walaupun memakai pelitup muka. Ada juga peniaga-peniaga yang meluahkan kerisauan kerana masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Majoritinya mana yang ada mikir takut penyakit dia takutlah, dia ikutlah. Mana hak jenis enjoy santai tu, dia tak nampak penyakit tu, dia takut ke polis je. Sama kena ribu-ribu, jadi penyakit tak takut. Itu masalahnya. Tapi majoritinya kan kena kita ikut SOP lah sebab kita jaga penyakit tu. Dia masuk mask kadang ada pakai, tapi kadang jarakkan tu. Kalau kadang macam lah kata pocik dia lari sikit, ni ikut rapat pula kan. Jadi masalah banyak orang tak faham. Tak ada patuh SOP, tak ada. Ada yang macam biasa je, macam buat macam hari biasa, tak pakai mask kan. Lepas tu jalan macam ni lah. Akak pun baru start 5 hari, tu pun terpaksa sebab tak ada belanja kan, tak ada untuk makan anak-anak. Penjarakan sosial di sini tengoklah mana ada. Memang kurang kan. Kalau ada dekat kedai makan tu macam tu juga. Kalau dekat sini, kalau kita nampak, kita bagi tahu jugalah kena jaga jarak lah. Sebab dah kena arahan pagi kan polis ada cek betul-betul. Kena jaga jarak juga. Ada dia cek buku. Dia cek lah, ada yang cek suhu ke masuk, ya, ada yang tak cek. Macam tu lah. Kita cakap lah kalau dia orang tak nak cek, kita tak boleh masuk. Ada juga yang keras kepala satu orang kan, dia tak nak cek, tak boleh masuk. Tanpa kewujudan sebarang vaksin COVID-19, PKPP bermula 10 Jun hingga 31 Ogos ini antara pendekatan utama yang berterusan bagi menghentikan rantaian jangkitan. Ingat, elak 3S iaitu tempat yang sesak, kawasan yang sempit dan sembang dekat. Kita belum menang sepenuhnya dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Justru kerjasama oleh semua pihak amat dituntut sepanjang tempoh PKPP ini. Jadi sama-sama kita hargai kelonggaran yang diberikan dengan sentiasa mematuhi arahan dari semasa ke semasa kerana sudah semestinya kita tidak mahu kembali semula kepada fasa PKP ataupun PKPD. Farhana Azwani Ismail, Berita RTM. 29 lagi individu ditahan atas kesalahan ingkar PKPP. 3 dicekup kerana terbabit dengan aktiviti pub atau kelab malam, manakala masing-masing 13 tangkapan membabitkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial serta aktiviti yang melanggar SOP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, daripada jumlah itu 8 individu direman manakala 21 individu di kompaun. Semalam, operasi pemantauan PKPP melibatkan 4,358 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 16,422 anggota.
4,183 pasaraya, 5,987 restoran serta 1,377 penjaja, 1,494 kilang dan 3,614 bank dan 841 pejabat kerajaan telah diperiksa. Turut diperiksa 1,195 terminal pengangkutan darat, 250 terminal pengangkutan air serta 164 terminal pengangkutan udara yang dipantau pasukan petugas khas operasi pematuhan. Semalam, polis menahan 7 warga asing dalam sekatan jalan raya Operasi Benteng atas kesalahan imigresen. Sementara itu, 266 kertas siasatan dibuka berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, 172 masih dalam siasatan, 30 kes didakwa di mahkamah, 12 diberi notis amaran, 13 dalam proses perbicaraan dan 17 telah mengaku bersalah. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, 351 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas PRP, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya. Orang ramai juga boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 03 89 11 5103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Setakat hari ini, jumlah layaran portal sebenarnya.my telah mencecah lebih 163 juta. Sementara itu, polis menafikan satu maklumat yang ditularkan melalui media sosial sejak semalam. Kononnya terdapat penularan COVID-19 di Pusat Transformasi Bandar UTC Seremban. Tegas Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Said Ibrahim, apa yang sebenarnya berlaku adalah seorang lelaki didapati telah ingkar perintah kuarantin yang sepatutnya dijalani di rumahnya selepas pulang dari luar negara. Lelaki berusia 23 tahun itu telah dikompaun kerana ingkar perintah kuarantin di rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Atas faktor keselamatan, majoriti penduduk Langkawi selama ini hanya mendiamkan diri isu penerokaan kawasan secara haram oleh warga asing di Bukit Malut. Namun penempatan mereka sejak tahun 1980-an di kawasan tersebut masih menimbulkan kebimbangan masyarakat tempatan. Akhir bulan lalu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata kerajaan negeri akan mendapatkan penjelasan lanjut berhubung isu penempatan berkenaan yang kini di bawah seliaan Majlis Keselamatan Negara MKN. Wartawan Grace Aisyah Kedayan melaporkan. Sehingga 2019, kerajaan negeri menganggarkan sekitar 800 rumah sudah didirikan di Bukit Malut yang menempatkan 8,000 penduduk. Lokasinya 20 km dari Pekan Kuah. Penempatan ini didiami masyarakat dikenali sebagai Melayu Islam Kedah. Penempatan Bukit Malut merangkumi beberapa kampung kecil dan dianggap lokasi tidak selamat di Langkawi berikutan laporan kes jenayah berkaitan dadah. Menurut penduduk tempatan, ia mula menjadi lokasi penempatan pelarian Myanmar sejak 4 dekad lalu. Bermula dengan pembinaan rumah di kawasan pesisir laut, ia kemudian berkembang sehingga ke kawasan berbukit. Kalau abang sendiri berani tak masuk situ? Saya tak berani tanggung risiko. Kenapa abang rasa tak berani nak tanggung risiko untuk masuk situ? Keadaan kawasan tu yang tak berapa selamatlah bagi saya. Kalau orang luar yang dia orang tak biasa tengok muka, memang dia orang akan rasa pelik. And then kalau masuk certain tempat kat dalam tu, kalau tak boleh bercakap bahasa dia orang, lagi dia orang akan rasa pelik. Longgokan sampah sarap yang dibiarkan bertimbun di sekitar kawasan ini telah mengakibatkan pencemaran bau. Timbul juga tanda tanya, tidakkah ia memberi risiko kepada kesihatan penduduk? Keadaan penempatan berselerak dan lorong yang sempit menyukarkan kemasukan kenderaan, apatah lagi sebesar lori sampah. Kalau you masuk, kalau hari ini suruh saya masuk sana, kalau cari orang, pergi cari pasal pun saya tak berani masuk. 4 orang pun tak berani nak masuk sebab
Aman. Dia buat apa? Dia bukan buat Kacau. Dia macam lah kita dia ada sana memang ada satu kumpulan katakan tutur kampung atau apa-apa memang ada keluar mai bagi macam Kawasan depa lah. kawasan depa lah jagalah. Mengulas mengenai tindakan lanjut kerajaan negeri, Menteri Besar menjelaskan ia bergantung kepada penjelasan diberikan MKN. Saya fikir MKN sudah ada rancangan yang belum didedahkan kepada umum, dan insya-Allah kalau sudah diklasifikasi sebagai bukan lagi isu keselamatan, mungkin dia akan umumlah. Saya akan dapat penjelasan segera. Dianggap lokasi hitam di Pulau Peranginan, inilah respon penduduk tempatan hasil tinjauan kami di sini. Kewujudan penempatan yang memenuhi pinggir pantai Bukit Malut ini seolah-olah menjejaskan persekitaran di kawasan berkenaan. Misteri bilangan penduduk yang menetap di Bukit Malut ini sering menjadi persoalan ramai pihak. Adakah perlu wujud satu hajian khusus untuk tindakan sewajarnya? Biar tersengat sekarang, jangan tertiarap kemudian. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM. Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa akan beroperasi semula pada 2 Ogos ini bagi negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala bagi negeri-negeri lain dan wilayah persekutuan pada 3 Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri dalam kenyataannya memaklumkan pihak pentadbir premis KAFA perlu melakukan persediaan rapi dengan mematuhi garis panduan pembukaan semula sekolah seperti ditetapkan Kementerian Pendidikan. Juga garis panduan pengurusan pembukaan semula KAFA yang disediakan JAKIM. Secara keseluruhannya terdapat 5,619 premis KAFA berdaftar di seluruh negara. Program Mari Candat Sotong Terengganu 2020 yang dianjurkan dalam normal baharu mendapat sambutan positif pelancong tempatan. Meski peminat aktiviti itu perlu melalui suasana baharu menerusi pematuhan prosedur operasi standard SOP, namun penganjurannya tetap meriah. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman mengingatkan peserta supaya sentiasa mematuhi SOP bagi mengelak penularan COVID-19. Antaranya hanya 10 orang dibenarkan dalam sebuah bot berbanding sebelum ini 20 orang dalam satu-satu masa. Jaket keselamatan juga wajib dipakai sepanjang masa sehingga aktiviti mencandat sotong tamat. Bila berlaku kes di Kelantan, memang menjadi satu pengajaran kepada kita untuk kita memperketatkan kemudian penguatkuasaan. Setakat yang kita boleh buatlah, maksudnya kita beri taklimat dulu. Dan semalam masa program ini diadakan, polis marine kita dia pergi meninjau lah ke semua tempat bagi memastikan mereka mengikut SOP dan juga keselamatan mereka lah. Program disertai 160 wakil setiap daerah dan warga media itu melibatkan 16 buah bot. Kita rasa macam senang je kan tengok sotong tu naik macam tu je, tapi sebenarnya susah. Kadang-kadang sejam sekali baru dapat. So maknanya memang pengalaman ni semua orang kena rasa, baru dia tahu macam mana. Memang sangat-sangat best. Candat sotong memang best. Majlis penutup peserta program Mari Candat Sotong Terengganu 2020 diadakan di Jeti Pelancongan Marang. الحج أشهر معلومات. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin percaya kerjasama berterusan antara Malaysia dan Singapura bakal menguntungkan rakyat kedua-dua negara dari segi pertumbuhan ekonomi, keamanan dan kemakmuran.
Beliau yang menghubungi rakan sejawatnya Lee Hsien Loong bagi mengucapkan tahniah selepas Parti Tindakan Rakyat PAP memenangi pilihan raya umum juga yakin hubungan dua hala sedia ada akan terus berkembang. Perdana Menteri menegaskan isu dua hala yang belum mencapai kata sepakat akan ditangani dengan berpaksikan kepada kepentingan bersama. Dalam perbualan telefon, kedua pemimpin turut berbincang mengenai laluan hijau dua hala dan aturan perjalanan berkala antara Malaysia dan Singapura yang diharapkan dapat dimuktamadkan serta dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Turut disentuh projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura. Tan Sri Muhyiddin turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Singapura atas persetujuan melanjutkan tempoh penggantungan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura tanpa sebarang kos dan penalti kepada Malaysia. Umum mengetahui Amerika Syarikat adalah negara paling teruk terjejas akibat COVID-19 dengan 60,000 kes baru direkodkan dalam tempoh beberapa hari lalu, manakala angka kematian sudah mencecah hampir 135,000 orang. Meski terus dikecam, Presiden Donald Trump terus mempertahankan cara pentadbirannya mengendalikan kes COVID-19. Sementara itu, buat julung kalinya, Trump muncul di khalayak umum dengan memakai pelitup separuh muka semasa melawat veteran tentera di Hospital Walter Reed dekat pinggir Washington. Tindakannya itu dibuat hasil tekanan awam supaya pemimpin terbabit memberi contoh baik. Selain disebabkan COVID-19, tindakan itu disifatkan perlu ketika Presiden Amerika itu sedang mengalami persaingan hebat daripada Joe Biden dalam pemilihan pilihan raya Presiden November ini. Di India, bintang Bollywood Aishwarya Rai disahkan dijangkiti COVID-19 sehari selepas bapa mentuanya yang juga legenda Bollywood Amitabh Bachchan dirawat di hospital akibat pandemik itu. Selain Aishwarya, anak perempuannya yang berusia 8 tahun turut disahkan positif COVID-19. Begitu juga dengan suami Aishwarya, Abhishek. Terdahulu, bintang veteran Bollywood itu yang terkenal dengan jolokan Big B mengumumkan beliau positif COVID-19 melalui ciapan di laman Twitternya. Menurut Amitabh, ahli keluarga terdekat dan stafnya turut menjalani ujian saringan dan sedang menunggu keputusan. India mencatat lebih 820,000 kes COVID-19, ketiga tertinggi di dunia dengan 22,123 kematian. Pandemik COVID-19 yang membunuh lebih 565,000 orang dan merekodkan hampir 12 juta kes jangkitan di seluruh dunia mencatat peningkatan mendadak sejak 1 Julai lalu. Tertinggi semalam dengan lebih 230,000 kes baru, diikuti Jumaat 225,000 kes dan Khamis lalu hampir 220,000 kes. Agensi berita AFP melaporkan sejak 1 Julai lalu hampir 2.5 juta kes baru dicatat, paras tertinggi sejak penularan pertama dikesan di wilayah Hubei, China pada Disember 2019. 5 negara iaitu Amerika Syarikat, Brazil, India, Rusia dan Peru menyumbang lebih separuh daripada kes global. Misi kemanusiaan rentas sempadan ke Syria yang akan disambung semula namun hanya satu laluan dibuka untuk masuk ke negara bergolak itu. Keputusan dicapai pada sesi undian Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB 2 hari lepas selepas undian pusingan pertama digagalkan dua kuasa veto Rusia dan China. The result of the voting is as follows. 12 votes in favor, no votes against, and 3 abstentions. The resolution submitted by Belgium and Germany is adopted. Bagi penduduk Idlib, keputusan Majlis Keselamatan PBB itu nyata melegakan kerana kira-kira 2.8 juta pelarian Syria bergantung sepenuhnya kepada bantuan kemanusiaan masyarakat antarabangsa. Bagi Nas Sultan Ahmad,
kehidupan pelarian tanpa bantuan akan menyebabkan mereka diancam kebuluran. روسيا عم تطلب حق الفيتو لقتل أولادنا بالجوع. هلا احنا ما عندنا شيء، تركنا بيوتنا وأرضنا ورزقنا، ما ضل عندنا شيء غير السلة. هالسلة اللي عم يعطونا إياها تنقطع، أولادنا بصير عندنا مجاعة. وضعنا صفر وإسا بده يصير أسوأ. وموضوع المرض الكورونا هذا إذا ما جابوا لنا أدوية عم يحاربونا فيها، وما جابوا لنا أدوية إسا وضعنا بده ينتهي خالص. Kerajaan Syria mahu mengurangkan akses misi bantuan menerusi jalan darat sekaligus mencetuskan kebimbangan mengenai nasib pelarian di Idlib yang merekodkan kes pertama jangkitan COVID-19 beberapa hari lalu. Idlib, kubu terakhir kumpulan penentang kerajaan, didiami kira-kira 3 juta penduduk. Hampir separuh daripadanya adalah pelarian yang melarikan diri dari beberapa wilayah bergolak di Syria. Bandar Tangshan di utara China digegarkan dengan gempa bumi pada magnitud 4.7. Kejadian berlaku kira-kira 6.38 pagi waktu tempatan dengan pusat gempa dikesan di pinggir Tangshan. Gegaran turut dirasai sehingga ke Beijing yang terletak kira-kira 200 km dari Tangshan. Setakat ini tiada laporan mengenai kemalangan jiwa. Pihak berkuasa turut menggantung operasi kereta api penumpang bagi memeriksa tahap keselamatan landasan susulan gempa. Kali terakhir Tangshan dilanda gempa ialah pada tahun 1976. Gegaran dengan magnitud 7.8 meragut kira-kira 240,000 nyawa meskipun pihak berkuasa kemudiannya menurunkan jumlah mangsa terbunuh atas alasan politik. Ini pula di Rusia, kira-kira 300 kebakaran hutan dikesan di wilayah Siberia ekoran cuaca panas melampau. Selain kaedah pembenihan awan bagi menghasilkan hujan tiruan, petugas perhutanan dan anggota bomba turut menggunakan letupan untuk membendung kebakaran. Kebakaran melibatkan kawasan berkeluasan 333,000 hektar. Setakat ini, 136 kebakaran di 43,000 hektar kawasan berjaya dikawal. Cuaca kering dan panas melampau di Siberia sejak Januari lalu dengan kelembapan tanah yang rendah telah menyumbang kepada peningkatan kes kebakaran hutan di wilayah Rusia itu. Berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran berita RTM. Tentunya maklumat sahih, jenama dipercayai. Jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan bagi mencegah COVID-19. Saya Azizi Harun. Assalamualaikum. Selamat beristirahat.